hari ni adalah bottom up and top down passing ya. Bottom up and top down passing. Siapa nak tanya atau nak interrupt boleh je interrupt sama ada through chatting ataupun on ramai. Okay. Bottom up dan top down passing adalah passing ya. Bila sebut passing ni maksudnya kita nak buat syntax tree lah. Okay, passing, derive tu benda sama. Kita nak huraikan sesuatu sentence ataupun token tu kepada grammar. So, itu dipanggil passing ya. Kita nak huraikan dia ataupun derive. Ada dua cara untuk kita buat passing ni. Kita buat syntax tree sama ada bottom up ataupun top down. Okay, top down ni daripada atas S and then kita turun ke bawah kan. Sorry, bukan macam tu lah. Kita tengoklah tu satu-satu. Bottom up passing dia ada teknik dia sendiri, shift radius passing and then operator preceding passing. Top down pun dia ada teknik dia sendiri dipanggil brute force. Ini teknik secara sistematik lah. Okay, secara sistematik kalau kita nak buat coding kita kena follow lah ni algoritma dia. Okay, bottom up passing. Untuk bottom up passing, okay, the construction of a pass tree. Pass tree ni syntax tree, sama je syntax tree for an input string beginning at the leaf and working up towards the root. So daripada bawah sampai ke atas. Okay, daripada bawah sampai ke atas. Daripada center. Kemudian kita nak dapatkan apakah grammar dia dekat atas, apakah CFG yang perlu buat dia daripada bawah sampai ke atas. So untuk buat bottom up passing ni kita menggunakan method LR. R ni apa maksud dia? Rightmost. Kalau kita nak buat daripada bawah nak dapat ke atas, kita kena buat R ni. Kena buat rightmost. Maksudnya kena tukar kat hujung dulu. Yang hujung dulu, bukan tukar yang depan. Kalau kita ada S, AB ni kita akan tukar B dulu, bukan tukar A dulu. Itu dipanggil rightmost. Ni R ni represent rightmost. L ni maksudnya left to right lah. Maksudnya kita akan baca ni sebagai AB. Kita akan baca ni sebagai BA. Okay, kita baca sebagai AB. Maksudnya left to right. Cuma beza bottom up dengan top down hanya yang hujung ni ya. Maksudnya R ataupun L. L tu maksudnya leftmost. Maksudnya kita akan tukar A dahulu. Okay, leftmost. Kalau ada non-terminal sebelah kiri ni, kita akan tukar dulu sebelah kiri. Tapi untuk bottom up, kita guna rightmost R ni. So R kita akan tukar yang sebelah kanan sekali. So B. Okay, kalau dah B dah settle, baru kita tukar yang sebelah kanan sekali lah A. Itu beza dia. One tu maksudnya kita akan tengok satu-satu lah. Kita tak tengok dua. Kita akan tengok satu huruf. Right. Ni macam mana kita nak tukar ni. Ni contoh string ya. Ni adalah bottom up. Maksudnya LR. Bottom up. Daripada bawah ke atas. Ni daripada bawah ni nak dapat apakah yang atas dia. Jadi untuk buat ni kita akan gunakan kena gunakan LR LR maksudnya L tu tak apalah, L tu memang kita akan baca ID campur kali ID. Tak akan baca ID kali ID campur ID. Kita tak baca right to left kita akan baca left to right. Cuma R kat sini, R ni dia represent rightmost. Maksudnya kena tukar yang hujung dulu. Okay, kena tukar yang hujung. So kita start dengan CFG ni. CFG kita akan start dengan E. Okay, kita start dengan E. And then nak ambil yang mana? Sebab kita kena tengok yang hujung yang hujung. Hujung ni dikali dengan ID kan. Okay, so kita akan ambil yang ni. E adalah E campur T. E campur T. Okay, and then kita nak tukar apa ni? Nak tukar E ke nak tukar T? Ataupun nak derive E ke nak derive T? Mana satu? Sebabkan ni adalah rightmost
Kena tukar yang hujung ni yang hujung. Bukan tukar yang leftmost. Tukar yang rightmost, hujung sebelah kanan. So T nak tukar dengan mana? T nak tukar, T ada pilihan ada dua je. T kali F ataupun F. Kalau kita tukar F, automatik dah tak akan dapat macam ni. So kita akan tukar dengan T kali F. Okay, so T kali F. At least kita dah dapat dia punya structure plus dan kali. So dah ada kat sini plus dan kali. Terminal tu dah betul. Cuma yang belum betul adalah dia punya non-terminal TF. So TF, so antara E, T dan F, mana yang kita nak kena tukar? Tukar yang rightmost. So tukar F dulu. F ada dua je, sama ada nak tukar kepada yang ni ataupun tukar kepada ID. Tapi sini dah ada ID, so kali ID, so teruslah F tu kita tukar kepada ID. Okay. Next kita nak tukar mana satu? Tukar E ke tukar T? So, kita dalam kes bottom up, dalam kes bottom up ni kena guna LR. So maksudnya kena guna rightmost. So kena tukar T. ID tak boleh tukar lah sebab dia adalah terminal. Yang kita boleh tukar hanyalah yang non-terminal. Jadi kita tukar T. T ada dua juga sama ada nak buat yang ni T kali F ataupun F. So kalau T kali F dah jadi tak betul lah sebab dah jadi panjang lah. So T kita ambil F. And then nak tukar E ke F. So F lagi kita tukar F. F ada dua sama ada E ataupun ID. So F tu tukar kepada ID. Nampak dia akan kita tukar dan seterusnya. Last sekali yang boleh tukar adalah E lah. So E kita nak tukar kepada apa? E ada sama ada yang ni ataupun F. So dalam kes ni kita buat F. Buat. Okay, boleh juga buat T. Buat E kepada T ataupun boleh je nak ambil E kepada F terus lah. Dalam kes ni dia ambil E sama dengan T. T tu kita tukar kepada F. F tu kita tukar kepada ID. So kita akan dapat string ni. Okay. Tu ni dipanggil rightmost derivation. Okay. So bottom up passing basically dia akan naik ke atas macam ni lah. Right. So rightmost derivation. Dia ada method dia sendiri kalau kita nak buat coding ni. So apa itu header faulty reduction? Header tu senang kita tengok ni kita tengok. Dalam shift radius passing ni dia ada 4 ya. Sorry, saya tak dengar. Halo. Semua yang lain dengar tak? Saya cek sini macam ke semua tak dengar? Dengar. Dengar Doktor, dengar. Alright. Kalau tak dengar mungkin boleh keluar dulu and then masuk balik. Sebab saya cek ni okey ni. Baik. Okay, shift radius passing ada 4 term yang kita kena faham. Shift, reduce, accept dan error. Basically ada 2 kat sini, 2 kat sini ya. Iaitu operation yang kita nak buat dekat table nanti dia ada 2 saja, itu nak shift atau nak reduce. Reduce tu kita tukar kepada terminal, non-terminal kepada terminal tu masuk reduce. Shift kita tak tukar. Accept and error tu, error bila kita dah dapat result tu kita boleh katalah sama ada nak accept ataupun ada syntax error. Kita tengok macam ni ni shift. Dia kena buat table macam ni. Contohnya kita ada grammar macam ni. Kita nak check ID plus ID kali ID. So macam mana kita nak check ni? Macam mana kita nak pastikan ini tidak ada syntax error menggunakan shift reduce passing punya teknik. Shift reduce passing teknik ni dia menggunakan table ni. Table yang pertama dia ada stack, yang kedua ada input, yang ketiga ni action. Jadi step pertama kosong dulu. Input adalah yang kita nak test iaitu ID campur ID kali ID. Action ni sepatutnya kosong lah. Action ni kita kena buat apa sekarang ni? Stack ni kosong, jadi yang pertama tak boleh nak reduce, tak boleh nak reduce dan kalau tak boleh reduce kita kena shift lah. Tak boleh reduce kita kena shift. Jadi tak boleh reduce maksudnya tidak ada
Tidak ada apa-apa dekat stack reduce ni kita reduce dekat stack maksudnya stack ni kosong lagi, jadi kita shift lah. Action pertama kita shift, maksudnya satu token ni kita bawa ke stack, jadi dah tinggal plus campur ID kali ID. So action yang seterusnya kita nak buat apa? ID ni boleh reduce ke boleh shift. Okay, kalau dah boleh reduce, kita reduce lah. Jadi ID ni kita boleh reduce, maksudnya ID kita tukar kepada E. Ini reduce E untuk ID ni. Jadi E ni jadi ID. ID ni jadi E ya. Okey. Kemudian E ni boleh reduce tak lagi? Reduce ya, nak reduce lagi, nak kurangkan lagi. Tapi dikurangkan kena pergi kepada non-terminal lah. Jadi tak boleh nak kurang. E tak boleh nak kurang. Ni yang paling kurang E ya. Jadi kita shift. Seterusnya kita shift. Jadi shift campur. E campur ID kali ID. So ni boleh reduce tak? E campur ada tak? E campur. Belum ada. E campur saja belum ada. Jadi kita shift lagi. Shift lagi maksudnya E campur ID. Ni dah shift ke sini. Tinggal kali ID. E campur ID. Boleh reduce tak ID ni? ID kita boleh reduce kepada E. Jadi kita tulis kat sini reduce E. ID kepada E. Jadi ID ni tukar kepada E. Kat sini nak reduce ke nak shift? Okay, E campur E dah boleh reduce, tapi kat sini dia tak reduce lah. Dia shift juga. Okay, dia tak reduce. Tapi boleh ya nak reduce. Dia bergantung kepada pada apa ni dipanggil, kepada grammar type lah. Nanti kalau soalan tu dia kata operator dia adalah lepas ni kita tengok lah. Tapi dalam kes ni katakan kita tak shift lah. Dia kita tak reduce E campur E ni sebenarnya boleh reduce kepada E je. Maksudnya boleh tukar ni jadi E. Tapi katakan di sini dia tak reduce lah. Dia shift. Maksudnya dia shift. Okay. Ini kes dia kata sebab plus ni lebih kecil daripada star. Jadi star ni priority dia kena utama dulu. Tak boleh nak reduce lagi ni. So kena reduce yang ni. Kena shift dari ni. So kita shift. So dapat macam ni. Ini tak boleh nak reduce dah sebab kita dah tambah E campur E kali. So tidak ada E campur E kali. So kita kena shift je lah ID ni. Jadi last kali tinggal kosong kat sini. ID ni dah berpindah ke sini. E plus E kali ID. So ID ni kita boleh reduce. Okay, kita reduce lagi. So kita reduce ID kepada E. Seterusnya E kali ID ni kena rightmost lah. So sebab sekarang ni E campur E kali ID. So rightmost dia adalah E lah. So kita tukar E. So sekarang ni dah jadi E campur E kali ID. E kali E. So nak reduce E campur E ke nak reduce E kali ID. E campur E ada. E kali ID. E kali E pun ada. Jadi dalam kes ni kita rightmost. Kita akan reduce yang hujung sekali. Reduce E yang ni yang kali tu kepada E. Kemudian reduce lagi. Dan kita akan dapat starting non-terminal dia iaitu E. Dalam kes ni kita accept lah. Okay. So ini dari konflik ni sama ada nak shift atau reduce. Kalau kita reduce pun okey je. Tapi dalam kes ni kenapa dia tak reduce? Kerana ada dua faktor lah. Okay, sama ada kita nak gunakan operator dan associativity ni. Okay, ini kita akan reduce jika dia kata campur tu lebih besar daripada kali. Okay, dalam kes ni katakan soalan tu dia kata campur tu lebih kecil daripada kali ataupun kali tu lebih besar daripada campur. Jadi kita akan shift kalau dia kata kali ni. Dalam kes ni campur dengan kali. Kalau dia kata campur ni lebih besar daripada kali, so kat sini kita kena reduce. Okay. Tapi kalau dia kata kali lebih besar daripada darab ni, lebih besar daripada campur. Maksudnya tak boleh reduce. Kena guna shift sebab ni. Ni rules dia. Okay. Kalau dia kata if declare as multiply tu precede addition ni. Okay.
kali lebih besar daripada campur, maka dia kena shift. Dalam kes ni, kali ni lebih besar daripada campur. Jadi kita kena shift, tak boleh reduce, tak boleh nak simplify ni. Okay. Ini atas soalan lah kalau dia beritahu grammar ni declare sebagai plus fisik star. Maksudnya kena reduce lah. Kalau kat sini, kes ni kena reduce E dulu. Lepas tu baru shift. Okay. Ataupun kes associativity ni. So kalau kes right associate, maksudnya apa yang sebelah kanan ni, sebelah kiri ni dia bergantung kepada value yang sebelah kanan ni. Itu maksudnya right associate. Right associate maksudnya kita akan macam ni lah, kita akan reduce. Shift jika dia right associate, kita reduce jika dia left associate. Okay, left associate macam ni. Kalau grammar dia macam ni. A tolak B campur C. Kita tengok grammar yang kita nak ni adalah campur-campur ni kan. Bukannya berbentuk left associate, tapi ni adalah right associate. Okay, right associate macam ni. Right associate dia bergantung yang ada sama dengan ya. P sama dengan 9, C sama dengan 5. Ni maksudnya right associate. Kalau tidak ada sama dengan ataupun tidak ada assignment, A tolak B campur C macam ni saja, kita panggil left associate. So kalau case left associate kita akan reduce. Okay, dalam case left associate kita reduce. Dalam case ni kita reduce lah. Okay. Sebab dia adalah left associate ni dan dia tak mention pun ni dalam ni ditukar sikit iaitu campur-campur. Tak ada kaitan dengan yang operator tadi ya. Tak ada opposite yang mana satu. Okay, so ini reduce. Okay. Ambil tentang ya, tentang order up ni. Okay, tapi yang penting dekat sini lah. So yang ni ni basically kalau you nak buat ni adalah syntax tree lah. Kalau you tengok ni E, and then kalau you buat anak panah, sini satu, sini satu, sini satu. And then T pula. Sini satu, sini satu, sini satu. Okay. Okay, ni adalah syntax tree sebenarnya kalau you tengok ni. Sini satu, sini satu, sini satu. Dan syntax tree lagi. Sini satu, sini satu, sini satu. Okay, so yang ni adalah kat sini. T ni kita tukar kepada F. F ni tukar kepada ID. Okay. Dan E yang ni kita tukar kepada team. E tukar kepada F. F kepada ID. Ini adalah syntax tree lah sebenarnya. So kalau disuruh buat syntax tree berdasarkan menggunakan bottom up passing, so kena buat macam ni lah. Kena tukar yang right most. Kalau disuruh buat syntax tree menggunakan top down passing, maksudnya kena tukar yang sebelah left most. Left most. Okay. Basically yang ni tak guna lah. Basically tak guna. Okay, ni top down. Top down maksudnya ni sama macam bottom up, cuma beza dia kat sini saja. L iaitu leftmost, dia menggunakan leftmost. Okay, ni leftmost. Contohnya kita akan start dengan E. Dan E ni nak pecah dengan apa? E campur T. Okay. Okay, sini kita tengok satu-satu lah. Dia sepatutnya syntax T lah. Maksud E tukar kepada E campur T. Sebab tu nak tukar yang mana? So jangan tukar yang ni dulu. Tukar yang E ni dulu. E tukar dengan apa? E kita tukar dengan sama ada dua. Sama ada dengan T ataupun dengan F. Okay. Kalau tukar T, dah jadi kali kat sini tak boleh. E tukar kepada T. Okay. So kalau kes ni dia tukar E dulu lah. Tukar E, nak pilih yang mana satu. E ada yang ni, yang ni, yang ni dan yang ni.
So kalau kita ambil E campur T, jadi campur dah ada dua. So sini patutnya campur dah kali je. So tak boleh tukar yang ni. Tak boleh guna yang ni. Tukar kepada T boleh tak? Tukar kepada T. T pula akan ada T kali ataupun T ni kepada F. Kalau T kali memang tak boleh. Tapi T kepada F nanti boleh. Ni dipanggil brute force. Maksud brute force ni maksudnya kena try sesuatu lah. Maksudnya you tukar E ni dengan T. Okay. Mudah katakan you tukar T dengan T kali F. T kali F dah tak boleh dah. Dah tak betul. Then, so tak boleh guna T ni T kali F. So you akan guna T dengan F. Dah dapat je. Tu brute force. Dia akan tukar semua benda. Dia akan test semua benda. Yang saya ajar ni brute force lah. Dia ada teknik tersendiri macam tadi lah. Macam kalau you tengok yang ni. Dia menggunakan shift radius passing je lah. Menggunakan shift radius passing ni maksudnya you tak perlu fikir lah. So just buat table ni shift radius ke nak shift ke nak reduce. You akan dapat result tu. Tapi kalau you buat manual ni, so sebab you nak buat table ni, you buat manual je kan. Nak buat syntax tree ni manual je. So basically you kena test lah semua sebab tak banyak pun kalau you nak test ni. Contohlah you buat E, jadi you tukar E campur T. E ni you tukar kepada E campur T ya. So katakan you buat ni, E ni tukar kepada E campur T. So dia akan jadi okay, so you akan tukar E tu, you ambil E campur T. E campur T. So kalau you tengok kat sini dah tak betul dah sebab dia ada campur ni memang tak boleh tukar dah. Campur dah kali. So campur dah memang tak boleh tukar dah kat sini. So tak boleh guna E campur T. So E yang campur T tak boleh. E tu tukar kepada T. Okay. So bila tukar kepada T ada possibility lagi. T pula. T ni kita nak tukar kepada apa? So yang ni belum ambil tahu lagi. Kita baru tukar yang depan ni. Dan T. T kita nak tukar kepada ada T kali F. Kalau you buat T kali F, dah tak betul dah. Sebab ini dah tak boleh tukar. Kali dah campur dah tak boleh tukar. Sedangkan kat sini dia mesti campur dulu dan kali. So tak boleh ambil yang T kali F. Selain daripada tu, T boleh tukar kepada F. So T tukar kepada F. Okay. Lepas tu kita nak tukar apa? F. F nak tukar kepada yang ni, dah tak betul. Sebab tak ada pun kurungan. So kita tukar kepada ID. So dah dapat ID. Dan barulah kita fikir yang T hujung ni. T hujung ni nak tukar dengan apa? T yang ada adalah T kali F dan TF. So sekarang ni kita nak ada campur betul ada kali kan. So kita tukar T kepada T kali F. Okay, ni T kali F. Okay. Seterusnya tukar apa? Nak tukar T ke nak tukar F? Benda ni dah buat macam ni. Okay. So kita kena ingat ini adalah right. Ini saya silap lah. Ini top down lah. Ini saya copy lagi ni. Top down passing. Itu leftmost. Okay. So kita sekarang ni kita tengah buat top down iaitu leftmost L. L tu leftmost maksudnya kena tukar yang paling kanan. Maksudnya bila dah dapat T kali F ni kita nak tukar sama ada T ke F, kita tak akan tukar F, kita akan tukar T dulu sebab ni adalah yang paling kiri ya, left. Kalau yang paling kanan tu yang tadi ported up. Okay, so ini kita akan tukar T dulu. T nak tukar kepada apa? Kita tukar kepada F and then F kita tukar kepada ID. And then barulah kita dah siap tukar yang ni dah tak ada, barulah kita pergi yang leftmost yang seterusnya adalah F. Baru kita tukar kepada ID. Dia nak tanya? Okay. So tengok ni saya copy sebelah-sebelah ni biar nampak sikit beza dia.
Okay. So, last kali you akan dapat sama. So ini adalah rightmost, ini adalah leftmost, ini adalah bottom up, ini adalah top down. So result last kali akan dapat sama lah. Basically dia akan dapat sama. Cuma beza dia kalau tengok kat sini kita tukar yang hujung. T dulu, lepas tu F dulu. Lepas tu dah tak boleh tukar, baru tukar T. Lepas tu F, lepas tu baru tukar depan dia. Berbanding yang ni dia tukar yang hujung-hujung dia lah. Dia tukar yang ni dulu. Yang ni dulu. Okay, yang ni dulu. Dan F. Tu baru dia tukar T. Lepas tu dapat TF ni dia nak tukar F ke tukar T. So dia ambil yang leftmost iaitu T. T tukar kepada F. Okay, F tukar kepada ID. Dan baru kita tukar yang F ni. Itu beza dia leftmost dan rightmost. Okay. Habis satu bab kan ni. Satu bab dah habis. So kalau you lukis syntax tree ni dia akan berlainan lah. Dia akan berlainan. Kalau ni you tengok sini E campur T kemudian dia ada E campur T kali F kan. Tapi kat sini masih lagi T campur T, F campur T. So lain lah dia punya syntax tree ni. Tu tak sama. Okay, kalau soalan tu tak beritahu guna top down ataupun guna bottom up ataupun dia tak beritahu guna leftmost ataupun rightmost, so terpulang lah you nak guna mana-mana asalkan dapat jawapan dia. Dapat develop syntax tree tu. Okay, cuma untuk top down ni, kita nak buat top down ni, dia ada masalah sikit jika grammar tu ada dua benda ni. Okay, ni method dia recursive. Maksudnya macam saya sebut tadi lah, kita kena try semua benda, tapi mungkin dia akan jadi tak akan habis. Kita try tu tak akan dapat pun. Jika grammar yang kita nak buat top down tu dia ada left recursive dan ada left factor. So ada dua benda ni, left factor, left recursive. You orang rasa boleh proceed ke atau stop dulu? Left recursive, left factor. Sekejap saya proceed ni. Doktor, LL tu apa? LL tu dia beza dia, satu LR, satu LL. So beza dia, LL ni adalah satu method untuk top down. L yang kedua ni represent leftmost. Ni leftmost. Okay, kalau ni LL, ni LR, ni rightmost. Maksudnya dia akan tukar yang sebelah kanan dulu, rightmost. Tukar sebelah kanan dulu, yang sebelah kanan dulu, jangan tukar sebelah kiri. Okay, so itu LL lah. L yang pertama adalah left to right. Maksudnya kita akan baca ni daripada left to right. Kita akan baca ID campur ID kali ID. Kita tak baca macam rabbit tu. Maksudnya ID kali ID campur ID. Kita tak baca daripada right to left. Kalau right to left dia jadi RL lah. Okay. Boleh. So L ni dia represent top down lah. Ataupun L ni represent leftmost. Kita akan ganti yang sebelah left, sebelah kiri dulu. Ganti sebelah kiri. Dah settle sebelah kiri baru jadi pula di kiri. So ni dah ada lagi ni T kali F. Nak ganti T ke nak ganti F? Kalau ni adalah LL leftmost, ganti yang sebelah kiri dahulu. Okay, tapi katakan yang ni bila sampai sini, katakan yang ni kita nak buat secara bottom up iaitu LR rightmost, maksudnya kita ganti F dahulu. Okay. So untuk top down ni kita memang tidak ada spesifik cara untuk kita buat tu. Macam tadi ni kita boleh guna apa ni, shift reduce passing punya teknik lah. Itu menggunakan ini.
Tapi untuk top down ni kita menggunakan recursive. Recursive maksudnya kita sentiasa tukar, apa tu, kena buat semua lah, kena buat semua possibility tu sampailah kita dapat. Tapi akan ada wujud possibility yang kita test tu akan selama-lamanya tak akan dapat result dia. Jika grammar tersebut ada left recursive dan ada left vector. Ini sebenarnya tak adalah susah sangat. Cuma yang penting you kena clear dulu yang atas tadi tu. Macam mana develop syntax tree menggunakan sama ada leftmost ataupun rightmost. Tapi tak apa, yang tu ada next week kita buat exercise sikit. Ada soalan exercise. Terus yang satu sikit ni left recursive. Okay, left recursive and left vector. Okay, so left recursive dulu. Okay, left recursive. Left recursive ni senang je. Maksudnya sebelah kiri ni left left ni dia recursive, dia berulang balik dekat sebelah kanan, tu maksud dia. Okay. Kalau ada X kat sini, dan sebelah kanan dia ada X lagi. Tu dia left recursive lah. Grammar tu ada left recursive. Contohnya macam ni immediate okay, left recursive jika X ni dan sebelah kanan dia ada X. Contohnya grammar dia S, produk daripada A dan B. Okay. Okay. Ini kita tak nampak left recursive kan, tapi sebenarnya B bila kita huraikan B ni ada S. Maksudnya kalau saya tukar B ni kepada SC, macam ni lah. Contoh grammar ni macam ni. Jadi kita tak nampak left recursive kan, tak nampak pun S ada sebelah kanan ni. B pun tak nampak pun ada B kat sini, tak nampak. Tapi sebenarnya dia adalah left recursive sebab kalau kita ganti B ni, B kita ganti dengan SC. B kita ganti dengan SC. So kita akan nampak ada berlaku left recursive kat sini. Okay, maksudnya S kat sini ada balik S. Okay, tu left recursive. Ini dipanggil immediate left recursive lah. Maksudnya terus nampak lah kalau S kat sini ada nampak X kat sini. Ini contoh grammar dia. S and then sebelah kanan pun ada S. Ini maksudnya left recursive. Dan kalau ada left recursive ni kita kena eliminate lah, kena buang. Kalau yang cara pertama ni basically ini ada tadi ada B kan. So kalau yang macam ni, so you kena gantikan dulu yang ni, jadi B ni you boleh buang je. And then you akan gantikan macam ni. SC ni B. Then you nampak lah dia punya left recursive. So macam mana nak buang? Okay. Ni problem dia, bila berlaku left recursive ni dia akan berlaku infinite lah kat sini. Tak akan mendapat jawapan dia. Okay. Mana cara dia nak eliminate? Apalah saya berhenti dulu kat sini kot. Kot pening lah. Saya berhenti dulu kat sini. So ini kita sambung next week lah. Okay, ini tak susah mana, tapi kalau you dah pening nanti susah. Okay. Sampai itu saja. So far patutnya you dah boleh buat perpohong syntax tree berdasarkan leftmost ataupun rightmost. Okay. Ini keluarlah dalam exam nanti, keluarlah you kena contohlah betul soalan kita dah buat tu. Soalan ya. Soalan ni tak beritahu lah leftmost ke rightmost kan. Contoh katakan di subak ini berdasarkan ini berdasarkan rightmost. Okay, berdasarkan rightmost.
So kalau berdasarkan right most, kita kena tukar A ni dulu and then kena tukar seterusnya ialah tukar A ni and then baru tukar A yang sini. Okay. Kalau ini saya suruh buat guna left most, maksudnya kita tukar yang ni dulu, tukar yang ni dulu, dah settle yang ni, baru tukar yang ini. Okay, gambar ni takkan jadi sama. Dalam kes ni dia sama lah, tapi ada kes yang takkan jadi sama. Itu dah nota ni lah dari tujuan kes. Tak ada. Itulah. Basically macam ni lah. So walaupun ni dia tak sama kan. Set 3 tak sama. E campur T. Yang ketiga adalah E campur T kali F. Tapi yang ketiga untuk set 3 yang ni adalah T campur T. So tak sama dia punya ni. Okay. Ada soalan setakat ni? Okay, itu sajalah untuk hari ini. So, next week kita akan buat latihan